Tentunya yang sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Selasa 9 Ogos 2022. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. RUU larangan ahli parlimen bertukar parti diluluskan Dewan Negara. Akta Pengangkutan Jalan 1987 akan dipinda, kenakan hukuman lebih berat kepada mat rempit. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Setelah diluluskan di Dewan Rakyat, rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 mengenai larangan tukar parti diluluskan di Dewan Negara setelah mendapat sokongan majoriti lebih 2/3. Menerusinya, 52 ahli Dewan Negara bersetuju. Keputusan diumumkan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim. Setelah undian dibuat dan dikira, sekarang saya kemukakan keputusan undian iaitu seramai 52 orang ahli yang bersetuju. Ahli yang tidak bersetuju kata tidak. Tiada. 7 ahli yang tidak hadir. Bacaan kali kedua disetujukan. Oleh kerana lebih 2/3 undi yang bersetuju, maka rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Madah telah dikemukakan. Di peringkat Dewan Negara, RUU berkenaan hanya dapat diluluskan jika mendapat sokongan pada bacaan kali kedua dan bacaan kali ketiga tidak kurang dari 2/3 atau 40 jumlah minimum dari 60 ahli Dewan. Pada 28 Julai lepas, Dewan Rakyat mencipta sejarah apabila meluluskan pindaan perlembagaan berkaitan larangan ahli parlimen bertukar parti setelah mendapat sokongan majoriti lebih 2/3 dengan 209 ahli Dewan bersetuju. Terdahulu menerusi pembentangan bacaan kali kedua, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan rang undang-undang larangan tukar parti itu tidak terpakai kepada ahli-ahli Dewan Negara. Ahli Dewan Negara dibahagikan kepada 2 kategori, iaitu ahli Dewan Negara yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan ahli Dewan Negara yang dipilih oleh negeri berdasarkan keahlian sebagai ahli Dewan Undangan Negeri yang mewakili parti politik masing-masing. Oleh yang demikian, peruntukan larangan bertukar parti pada peringkat ini tidak terpakai ke atas ahli Dewan Negara. Mengambil kira beberapa aspek penting, iaitu isu perundangan ini di peringkat negeri selain daripada memerlukan perundingan dan perkenan daripada Kewahduli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong untuk ahli Dewan Negara yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Penggubalannya juga bertujuan memastikan kestabilan politik dan mengelak negara terus berdepan krisis politik yang tidak berkesudahan. Sementara itu, ketika ditemui media, Perdana Menteri berpuas hati dengan penerimaan RUU berkaitan larangan tukar parti oleh ahli Dewan Negara. Lepas diluluskan, kita akan hantar kepada Yang di-Pertuan Agong untuk perkenan, kan? Dan selepas itu saya difahamkanlah dihantar balik kepada Peguam Negara dan selepas itu barulah akan digazetkan. Banyak 12 sesi. Semua kerajaan negeri disyur meminda perlembagaan negeri masing-masing selaras RUU itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar berkata demikian ketika menggulung perbahasan rang undang-undang itu di Dewan Negara. Saya telah berbincang dengan Perdana Menteri selepas kita luluskan rang undang-undang ini di Dewan ini. Saya telah bermohon dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mengutuskan surat kepada semua negeri sebagaimana yang dicadangkan oleh ahli-ahli berhormat sendiri supaya kita menyeragamkan semua pindaan di semua negeri. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa bangga terhadap usaha kerajaan menjamin kesihatan dan kesejahteraan menerusi rang undang-undang RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022. Baginda berharap usaha itu disokong seluruh rakyat agar ia dapat dikaji dan diteliti. Baru-baru ini saya begitu bangga setelah mendapat maklum dan juga laporan daripada pihak kerajaan, khususnya Yang Berhormat Perdana Menteri, yang mana satu lagi rang undang-undang yang telah pun di table kepada Parlimen yang berkaitan dengan rang undang-undang kawalan tembakau dan rokok, yang mana telah pun diputus untuk dikaji secara lebih mendalam. Dan saya ingin menyatakan secara peribadi iaitu ini adalah satu usaha yang agak cukup murni. Yang saya harap seluruh rakyat Malaysia harus memberi satu sokongan dan dukungan supaya rang undang-undang ini dapat dikaji dan diteliti. RUU Kawalan Tembakau antara lain memperkenal polisi generasi penamat yang mengharamkan individu yang lahir selepas 2007 daripada merokok atau mengambil vape. Akta Pengangkutan Jalan 1987 pula bakal dipinda bagi mengenakan hukuman lebih tegas kepada individu yang terlibat dengan lumba haram. Ia dicadang dibentang pada sesi pertama sidang Parlimen tahun depan. InsyaAllah pada Parlimen sitting yang tahun depan, first sitting kita akan masukkan lagi sekali lagi pindaan kepada akta-akta tersebut supaya kedua-dua JPJ dan juga PDRM dapat menguatkuasakan akta ini dengan lebih komprehensif dan juga menyeluruhlah, bukan saja kepada pelumba tetapi ekosistem yang menyumbang kepada aktiviti perlumbaan haram ini. Pasukan khas akan turut ditubuhkan melibatkan Jabatan Pengangkutan Jalan, PDRM serta Badan Bukan Kerajaan bagi menguatkuasakan akta itu dengan lebih komprehensif. Susulan pelaksanaan harga maksimum minyak masak sawit botol 5 kg. KPDN HEP mengesahkan menerima aduan mendakwa ada peniaga menjual melebihi harga ditetapkan. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi menegaskan tindakan undang-undang menanti mereka yang didapati ingkar penetapan harga terbabit. Kita memang sudah ada peraturan, kita ada akta dan sebagainya. Memang kita akan melihat bagaimana tindakan apa sepatutnya sewajarnya kita ambil. Kalau ada pelanggaran yang tidak sepatutnya berlaku, kita ambil tindakan. Bermula semalam, harga maksimum minyak masak sawit botol 5 kg ditetapkan pada RM34.70. Pelbagai rangkaian produk keperluan pengguna dikeluarkan Felda Global Ventures FGV Holdings Berhad bagi menyokong agenda sekuriti makanan negara. Ketua Pertanian Bersepadu FGV Abdul Razak Ayah berkata, produk dikeluarkan tidak hanya terbatas kepada minyak sawit, malah turut meliputi barangan makanan dan keperluan asas. Pada mahal kali ini kita akan mempamerkan semua produk-produk pengguna kita daripada jenama saji, Adela dan juga produk kitchen essential. Kita ada kita punya beras, kita ada kita punya ladang 57 yang menghasilkan nenas, pisang dan juga jagung manis dan juga produk tenusu kita. Di sebalik itu ayam kampung FGV, kita ada nenas, kita ada beras. Jadi kelengkapan untuk dapur pengguna adalah mencukupi. Dan saya lebih minat kalau tengok satu dapur tu penuh dengan produk-produk yang dihasilkan oleh FGV di mana kualitinya adalah terjamin dan sangat baik. Untuk menghasilkan produk bermutu tinggi, FGV akan meningkatkan penyelidikan dan produktiviti bagi menampung keperluan makanan keluarga Malaysia.
Bersempena Maha 2022, FGV turut menjalin kerjasama strategik dengan beberapa pemain industri makanan negara dalam usaha meluaskan pasaran barangan keluaran syarikat tersebut. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Reruai FGV di Serdang, Selangor. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM telah menganjurkan pameran Malaysia Seafood Exposition MySE. Pameran itu bagi mempromosi makanan dan teknologi subsektor perikanan pengusaha tempatan selain dapat meneroka pasaran baharu. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Makanan MAFI, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, ia merupakan satu usaha dalam membantu produk tempatan mendebusi pasaran global. Di sini mempamerkan produk-produk daripada laut yang diusahakan oleh pengusaha-pengusaha tempatan, dan tentu sekali kita harapkan agar produk-produk ini akan dapat menembusi pasaran antarabangsa. Jadi MAHA ini akan menemukan mereka dengan pelbagai ejen pengimport daripada luar negara dan juga entiti yang lain yang boleh mengangkat produk-produk daripada laut di negara kita ini, sama ada produk basah ataupun produk hiliran untuk menembusi pasaran antarabangsa. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Perasmian MySE di Serdang. Ruang pameran kendalian LKIM itu akan melakukan pelbagai aktiviti kepada pengunjung sepanjang berlangsungnya Maha 2022. Ia termasuklah pameran Kingdom of Seafood yang terdiri daripada ikan segar, hasil laut dan kerangan yang terdapat di perairan Malaysia. Pada masa ini, ekspor ayam masih tidak dibenarkan dan kita ada mendapat feedback bahawasanya bekalan ayam pada masa ini ada berlebihan dan dengan itu harganya telah mula stabilize, malah telah turun kepada paras harga di bawah harga siling. Namun kerajaan belum membuat apa-apa keputusan untuk mengubah dasar-dasar yang telah ditetapkan tersebut kerana kita ingin memastikan supaya bekalan ayam berada dalam keadaan yang stabil dan harga juga berada pada paras yang kekal di bawah daripada harga siling. Kementerian Keuangan menerbitkan kertas konsultasi awam KKA untuk bajet 2023 berkaitan penerapan nilai alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG dalam tadbir urus syarikat. KKA berkenaan bertujuan mengumpul cadangan bagi meningkatkan daya saing syarikat pelaburan berkaitan kerajaan JLIC dan syarikat Menteri Keuangan diperbadankan MKD. Orang awam boleh memuat turun KKA tersebut melalui pautan portal bajet 2023. Maklum balas boleh dikongsi sebelum atau pada 23 Ogos depan. Penerbitan KKA sebahagian daripada usaha keseluruhan kementerian untuk menjadikan proses penyediaan bajet tahunan lebih telus dan inklusif. Ia juga memberi peluang kepada semua pihak menyumbang kepada usaha merangka sebuah bajet yang memenuhi keperluan rakyat selaras dasar pembangunan sosio-ekonomi negara. Kadar pengangguran pada Jun 2022 menurun 3.8%, terendah sejak pandemik COVID-19 melanda Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad melalui kenyataan berkata, bilangan penganggur pada tempoh itu susut kepada 630.6 ribu orang berbanding 637.7 ribu orang pada Mei 2022. Melalui kenyataan media, Datuk Seri Mustafa berkata, negara telah mencapai guna tenaga penuh sejak bulan April 2022, iaitu kadar pengangguran di bawah 4%. Pada Jun 2022, kedudukan tenaga buruh lebih stabil berikutan peningkatan berterusan dalam bilangan tenaga buruh. Kadar penyertaan tenaga buruh pada bulan itu juga kekal pada 69.5%. Permintaan terhadap buruh turut meningkat sekaligus membuka lebih banyak peluang pekerjaan dalam pasaran. Momentum pemulihan keseluruhan yang dicatat hasil pelaksanaan inisiatif kerajaan seperti program jamin kerja, insentif penggajian dan pengujudan portal pekerjaan negara My Future Jobs.
Zakat Pulau Pinang ZPP menjalin kerjasama strategik antara Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhar serta Tenaga Nasional Berhad bagi menjayakan program My House untuk tahun 2022. Program membolehkan masalah pemilikan rumah untuk masyarakat Muslim khususnya golongan asnaf, fakir dan miskin dapat ditangani. Ketua Pegawai Eksekutif ZPP Datuk Amran Hazali berkata, lebih RM170,000 diperuntukkan untuk membina serta membaiki 3 buah rumah di seberang Perai Utara dan seberang Perai Selatan. Selain daripada 3 unit rumah yang kita baiki secara bersama, kosnya ditanggung oleh pihak TNB, manakala kami menyediakan data, mempersiapkan data golongan yang disasarkan, dan pihak Jauhar pula sebagai perantara. Kami merasakan bahawa kerjasama ini sangat berkesan dan baik untuk diteruskan. Antara penerima manfaat, pasangan suami isteri Muhammad Zairuddin dan Bahirah Arifin. Sebelum ni saya menumpang rumah abangnya kan kat sebelah. Itu dah lama mesti kita nak rumah kita sendiri juga kan. Mohon zakat lah, cuba. Dalam setahun Alhamdulillah dapat. Kira bersyukur lah. Seronok sangat dapat. Kita ada rumah sendiri kan. Rumah zakat ni. Rumah cantik. Rumah 3 bilik. Menerusi program itu juga 3 buah rumah usang turut dibaik pulih. Memang Alhamdulillah dulu kok. Kalau hujan memang takut. Berapa lama agak tinggal di sini? Selepas suami tinggal, baru main duduk sini. Berapa tahun? Berapa lama? Saatlah anak, rumah pusaka, rumah mak. Sebelum ni kau boleh cerita sikit macam mana keadaan rumah? Rumah ni memang teruk lah. Atas memang tak boleh duduk, kau cuma duduk bawah je. Atas tu memang tak boleh. Kalau naik pun memang tak boleh buat apa lah. Bawah pun kalau kita duduk, yang atas akan jatuh. Turut hadir pada majlis penyerahan kunci rumah program My House di Penaga, Ketua Pengarah Jauhar Datuk Selamat Paigo dan Pengurus State Stakeholders Affair Tenaga Nasional Berhad, Ku Abdul Razak, Ku Ismail. Harga akan ditetapkan secara bulanan berasaskan kepada harga CPO yang akan diumumkan oleh MPOB pada tiap-tiap 1 hari bulan setiap bulan. Dan harga itu akan menjadi benchmark untuk menentukan harga retail bagi membolehkan harga maksimum itu ditetapkan pada setiap bulan. Bermakna mulai daripada 8 hari bulan Ogos, minyak masak 5 kg yang pada masa ini dijual dengan harga RM39 ke RM42 lebih kurang, hendaklah dijual pada harga maksima RM34.70. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Masih bersama berita perdana. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima menghadap Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa di Istana Negara. Tan Sri Anwar Musa yang juga pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 HKHM 2022 mempersembahkan kepada Al-Sultan Abdullah persiapan sambutan Hari Kebangsaan 2022 yang akan diadakan pada 31 Ogos di Dataran Merdeka. Turut hadir pada majlis menghadap itu adalah Ketua Setiausaha KECOM merangkap pengerusi jawatan kuasa teknikal HKHM 2022 Datuk Seri Muhammad Mentek. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Sambutan Hari Malaysia pula akan diadakan di Melaka pada 16 September ini.
Hidup masih di bawah jika akal masih dijajah. Dengan kepesatan teknologi dan internet hari ini, ia seperti memberikan ancaman penjajahan dalam bentuk baharu, terutama pemikiran dan budaya. Namun dalam diam dan tanpa kita sedar, kanak-kanak dan remaja adalah antara pengguna internet yang tertinggi. Suhail Muhammad Noor ada perinciannya. Secara realitinya, benar Malaysia sudah pun bebas daripada penaklukan kuasa asing yang digelar penjajah setelah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Jika diperhalusi, merdeka bukan sekadar bebas daripada penjajahan semata-mata, namun berdasarkan mentaliti dan gaya hidup negara. Saudara melihat isu penjajahan minda generasi hari ini secara halus menerusi media arus perdana atau media sosial adalah sesuatu yang membimbangkan. Kuasa penambahan dan perkongsian ilmu kini bukan sahaja berada di pihak cerdik pandai dan pengamal bidang, tapi juga berada di kalangan pembidas dan penafi maklumat kerana lebih percaya kepada maklumat alternatif atau sekarang ini lebih dikenali sebagai alternative facts. Aplikasi media sosial umumnya membenarkan semua penggunanya membabitkan diri secara percuma dengan capaian audiens global tanpa diskriminasi. Kini kebergantungan secara total terhadap teknologi dalam semua sektor termasuk pendidikan juga menjadi pembudayaan norma baharu. Rata-rata ibu bapa juga mengakui penggunaan internet memiliki faedah dan kemudaratan buat anak keluarga Malaysia. Pada era yang baru ini, memang kita tak boleh menghalang anak-anak kita menggunakan sosial media. Adalah menjadi tanggungjawab yang besar, apatah lagi keibubapaan di era teknologi digital ini. Saya ibu kepada 3 orang anak. Pada pendapat saya, gadget hanya boleh digunakan di sekitar kawasan yang terbuka, contohnya di ruang tamu, bukan di dalam bilik berseorangan. Ibu bapa juga digalakkan mempunyai pengetahuan berhubung dengan gadget-gadget teknologi pada masa ini kerana tanpa pengetahuan ini adalah agak sukar untuk mereka mendidik anak. Saya memang mempraktikkan kawalan anak-anak saya di mana pada setiap hari mereka cuma dibenarkan menggunakan selama 3 ke 4 jam sehari. Dan cara saya mengawalnya, saya memang ada satu apps di mana dia memang dapat mengawal penggunaan, di mana saya set lah daripada pukul 6 petang sehingga ke pukul 8 malam, handphone dia akan automatic off dengan sendiri. Ironinya, jika kita menggunakan internet dengan peraturan yang betul, maka banyak sisi baik berbanding buruk dapat dimanfaatkan. Mungkin kita melihat bahawa kemerdekaan itu adalah suatu kebebasan, tapi tidak mungkin kita boleh mencapai kebebasan tanpa kita mematuhi segala peraturan, dan juga dalam agama kita juga ada menetapkan peraturan-peraturan yang mana pastinya untuk memastikan kita sejahtera. Kemerdekaan sebenar adalah kemerdekaan jiwa dan minda yang dipupuk menerusi pembinaan jati diri menerusi 4 aspek utama, iaitu agama, akhlak, pendidikan dan bahasa. Justru, tingkah laku anak-anak kita hari inilah yang akan menentukan kelangsungan masa hadapan mereka. Suhail Muhammad Noor, RTM. Satu piagam projek pensijilan ditandatangani antara Jabatan Penyiaran RTM dan Cyber Security Malaysia bagi membangunkan sistem pengurusan keselamatan maklumat ISMS dan sistem pengurusan maklumat peribadi PIMS. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, Datuk Cik Roslan Cik Daud, kerjasama strategi ini dapat meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap sistem aplikasi RTM Klik yang lebih selamat untuk dilayari. Kedua-dua pensijalan ini dapat membantu RTM untuk menghalang daripada pencerobohan data-data yang ada di RTM dan juga sistem yang kita ada, terutama sekali berkaitan dengan RTM Klik. Ianya sistem yang kita ada selamat
dan memberi keyakinan yang besar kepada masyarakat ataupun rakyat supaya sistem kita ini tidak diceroboh oleh mana-mana pihak lah. Jelas beliau lagi, perancangan teliti ini mampu mengurangkan insiden cyber dan kegagalan sistem, utiliti dan infrastruktur dalam usaha memastikan kesinambungan perkhidmatan RTM. Pihaknya berharap projek rintis yang akan mengambil masa setahun ini dapat membantu jabatan dalam membangunkan dokumentasi ISMS dan PIMS RTM. Melihat kembali prestasi kontingen Malaysia di Birmingham. Laporan sukan bersama Syarul Islam. Baik. Silakan. Terima kasih. Pencapaian Malaysia di Birmingham tetap membanggakan. Faizal cipta sejarah baru. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syarul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham akhirnya melabuhkan tirainya awal pagi tadi. Selepas 11 hari mengerah keringat dan kudrat, kontingen negara menamatkan cabaran dengan pencapaian yang boleh dikatakan agak membanggakan apabila meraih keseluruhan 7 pingat emas, 8 perak dan 8 gangsa. Kejayaan itu sekaligus menyamai pencapaian edisi 2018 di Gold Coast, Australia apabila Cam Malaysia membawa pulang 7 pingat emas, 5 perak dan 12 gangsa. Pada edisi kali ini, kontingen negara berjaya menepasi sasaran 6 pingat emas yang ditetapkan sebelum ini. Pergu wanita negara Perlitan Amtinah menjadi penyumbang terakhir pingat Malaysia apabila muncul juara dengan mengatasi Chloe Birch Lauren Smith dari England dalam aksi final. Sebelum itu, sukan angkat berat menjadi penyumbang 2 emas terawal terusi kejayaan Wawan Anik Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin. Pingat emas ketiga pula diraih menerusi acara badminton berpasukan campuran selepas jaguh powerlifting negara Bonnie Buni Augustin menjadi penyumbang emas keempat. Atlet gym Rama Eng Jo Ee menjadi penyelamat Malaysia apabila menggondol 2 kilauan emas sekaligus melengkapkan sasaran 6 pingat emas negara. Selepas berakhirnya tamasya berkenaan, Malaysia menamatkan saingan di kedudukan ke-10 sekaligus memperbaiki kedudukan di tempat ke-12 pada edisi 2018. Australia berjaya mempertahankan gelaran juara keseluruhan apabila meraih 67 pingat emas, 57 perak dan 54 gangsa, diikuti tuan rumah England di tempat kedua dan Kanada di tempat ketiga. Pencapaian membanggakan kontingen negara itu turut mendapat pengiktirafan daripada Presiden Majlis Olimpik Malaysia, Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria dan Chief de Mission, Datuk Zahrul Zaman Yahya. Bagi pihak Majlis Olimpik Malaysia, saya nak mengucapkan tahniah kepada atlet-atlet kita yang telah berjuang habis-habisan di Commonwealth Game Birmingham ini. Ini menunjukkan mereka telah menunjukkan semangat yang luar biasa, terutamanya kepada atlet-atlet muda kita. Teruskan kekalkan prestasi yang luar biasa ini untuk kita menghadapi sukan-sukan yang lebih besar pada tahun depan. Malaysia, boleh. Syukur Alhamdulillah kita dapat 7 emas, 8 perak dan 8 gangsa menepasi sasaran kita, dan untuk itu saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan penghargaan kepada semua atlet-atlet kita, pasukan, persatuan dan juga sekretariat kita kerana telah berusaha bekerjasama sebagai satu pasukan untuk kita mencapai visi misi dan objektif kita. Terima kasih semua. Dalam hari itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada bergu wanita negara Perlitan Amtinah yang merangkul pingat emas ke-7 negara pada Sukan Commonwealth 2022 Birmingham semalam. Turut menzahirkan ucapan tahniah Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah.
Ucapan tahniah Seri Paduka berdua dikongsi menerusi laman Facebook rasmi Istana Negara hari ini. Kejayaan menghadiahkan pingat emas pada hari terakhir tamasya diraih selepas pasangan itu mengalahkan bergu dari England, Chloe Birch Lauren Smith 21-5, 21-8 pada aksi final di Pusat Pameran Nasional NEC. Malaysia melengkapkan kempen tamasya sukan Commonwealth Birmingham dengan mengumpul 7 emas, 8 perak dan 8 gangsa. Turut sama meluahkan rasa bangga ialah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang gembira dengan pencapaian cemerlang Perlitan dan Amtinah membantu Malaysia melepasi sasaran 6 pingat emas. Melalui catatan di laman Facebook rasmi beliau, Perdana Menteri turut mengucapkan syabas dan tahniah kepada pengurus pasukan, jurulatih dan seluruh kontingen Malaysia ke Birmingham. Di akhir catatan, beliau menyeru atlet negara terus kuatkan semangat dan terus berjuang demi Malaysia. Kementerian Belia dan Sukan KBS memandang serius beberapa acara sukan sandaran yang gagal memberi keputusan diinginkan pada Tamasya Commonwealth 2022 di Birmingham. Menteri Datuk Seri Ahmad Faizal Al-Zubur menerusi satu kenyataan berkata pihaknya akan melakukan penilaian bagi memastikan ia tidak berulang pada masa akan datang. Berdasarkan pencapaian keseluruhan, kamp bowling padang dan terjun antara yang gagal mencapai sasaran menyumbang emas buat negara. Kandingan Siti Zalina Ahmad dan Emma Firyana Saroji gagal mempertahankan emas dimenangi semasa edisi 2018. Emas juga gagal dijelmakan kamp terjun yang menutup penampilan mereka dengan 3 pingat perak dan 1 pingat gangsa. Datuk Seri Ahmad Faizal bagaimanapun tetap memuji pencapaian keseluruhan kontingen Malaysia yang berjaya melepasi sasaran 6 pingat emas. Beliau turut merakamkan penghargaan ke atas sokongan diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan komitmen penuh Chef Dimission Datuk Syahrul Zaman Yahya. Sementara itu, acara penutup Sukan Commonwealth edisi 2022 di Birmingham, England awal pagi tadi berlangsung meriah dan penuh warna-warni. Majlis yang berlangsung di Stadium Alexander Perry Bar itu diserikan dengan pertunjukan cahaya dan bunga api selain penonton turut dihidangkan dengan persembahan beberapa artis tempatan dan alunan muzik generasi lama dan baharu. Turut berlangsung acara simbolik penyerahan bendera Sukan Commonwealth kepada Governor Victoria Linda Dessau yang merupakan tuan rumah edisi berikutnya pada 2026. Bagi edisi kali ini, Australia mengekalkan gelaran juara keseluruhan dengan mengutip 67 pingat emas, 57 perak, 54 gangsa. Tuan rumah England di kedudukan kedua dengan 57 emas, diikuti Kanada ketiga selepas memungut 26 pingat emas. Malaysia pula menamatkan saingan di tangga ke-10 dengan 7 emas, 8 perak dan 8 gangsa. Pencapaian itu menyamai rekod 7 emas dicatatkan pada edisi 2018 di Gold Coast, Australia. Penyerang hoki kebangsaan Faizal Saari mencipta sejarah menjadi pemain pertama Malaysia menyertai klub ZSV Schalkwijk yang beraksi dalam saingan Liga Utama Belanda. Ini kali keempat penyerang klub hoki Terengganu THT itu bakal membuat penampilan ke luar negara selepas beraksi di Australia, Jerman dan India. Faizal 31 tahun akan mengikat kontrak selama 10 bulan bersama Schalkwijk dan dijadual berlepas pada 11 Ogos ini. Okey, pertama sekali syukur Alhamdulillah saya masih diberi peluang dan saya excited lah untuk ke Holland League sebab kita tahu Holland dia punya liga, dia punya tempo sangat tinggi dan bagus untuk saya dan bagus untuk Malaysia Hockey Team. Penyerang kelahiran Terengganu itu akan kembali semula ke Malaysia pada November ini bagi membantu Speedy Tigers mengharungi kejohanan Piala Negara-Negara di Afrika Selatan selain mewakili THT bagi saingan Liga Hoki Malaysia 2023. Pengumuman itu dibuat Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Pasukan Kebangsaan, Datuk Najmi Abdul Razak yang turut dihadiri Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM, Datuk Seri Subhan Kamal di Bukit Jalil hari ini.
Saudara, paparan itu mengakhiri edisi Sukan 9 Ogos 2022. Saya Syarul Islam. Salam keluarga Malaysia. Kita berjumpa lagi. Farah, malam ini cerita tentang gelagat penyampai berita macam kita yang teruja dengan ciri canggih yang dimiliki unit televisyen yang dikendalinya yang mencuit hati penonton. Ya, paparannya dalam hashtag kita saksikan. Di Chicago, Amerika Syarikat, penyampai laporan cuaca untuk berita teruja selepas mengetahui skrin televisyen yang digunakannya boleh disentuh. Perasaan itu tidak dapat disorok Greg Dutra. Lebih-lebih lagi selepas mengetahui skrin itu boleh zoom masuk dan zoom keluar. Tindakan berkenaan membuatkan rakan-rakannya di studio ketawa kerana dia telah bekerja di syarikat itu selama 3 tahun. Our temperatures are warming up nicely this afternoon, but we're still Setiap orang memiliki majlis perkahwinan idaman. Mahu menjadikan majlis itu dikenang sampai bila-bila, pastinya mempunyai idea yang unik. Pasangan pengantin dari Indonesia ini memilih lagu Doraemon untuk mengiringi mereka di hari perkahwinan. Melalui video tular, lagu dari Jepun itu telah dimainkan melalui saksofon. Ia dimuat naik di TikTok WeChat. Turut tular di media sosial video seorang wanita ini yang menunggang motosikal dengan membawa seekor ikan besar. Dikenali sebagai ikan baung merah, rupa-rupanya berat ikan itu lebih daripada 30 kg. Ia menjadi sebutan di media sosial kerana saiznya yang jarang-jarang sekali dilihat. Ia turut menjadi kegilaan pemancing untuk mendapatkannya. Dapat seekor ikan begitu tahan seminggu makan maksudnya. Lebih kot. Baiklah, apapun paparan itu menutup berita perdana edisi hari ini 9 Ogos. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Ya, semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.